Apa dia bunyi ji? Rubama apa? Mula-mula depan tu. Bunyi-bunyi dekat depan tu ayat tu. Lama tak tengok. Sini bukan ni yang dulu. Kan. Rubama afadaka. Okey. Afadaka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina istami'una al-qawla fanattabi'una ahsana. Wa ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pagi ini sambung lagi dari bicara kitab Hikam, dan tajuk pagi ini adalah kesinambungan bagi beberapa hikmah yang sudah disebut terdahulu. Sebelum saya menyebut hikmah yang dibaca oleh yang ditulis oleh Tuan Syekh untuk pagi ini, suka saya membawa sahabat-sahabat semua melihat bagaimana orang tasawuf itu berfikir. Kalau kita duduk dengan syekh ataupun kita duduk dengan guru kita dan sebagainya, maka jika seseorang itu dia ingin memberitahu kepada kita tentang sesuatu, maka proses ataupun cara pemberitahuan itu berlaku dalam 4 step ataupun 4 langkah. Mula-mula seorang guru tadi dia akan jelaskan kepada kita gejala itu ataupun fenomena itu. Dia akan huraikan fenomena. Jadi fenomena yang akan dihurai itu biasanya lebih bersifat deskriptif, iaitu mencerakinkan, memperincikan gejala tadi. Jadi itu step pertama, iaitu dia cerakinkan ataupun detailkan gambaran fenomena itu. Kemudian selepas daripada itu, seorang guru akan pergi ke langkah kedua, iaitu dia akan beritahu persepsi dia. Bagaimana fenomena itu seharusnya dilihat. Dan dia pun jelaslah, orang sufi melihat fenomena itu dari kacamata ini. Selepas dia jelaskan persepsi dia tadi mengenai fenomena tersebut, dia akan pergi kepada step yang ketiga, iaitu kenapa fenomena itu harus dilihat dari persepsi itu. Dan kenapa harus dilihat dari persepsi itu? Kemudian setelah kita faham yang ketiga itu, dia akan pergi kepada yang keempat, iaitu apa manfaat ataupun apa kesan baik terhadap kita sebagai murid tadi jika kita menangani fenomena itu ataupun melihat fenomena itu dari persepsi dia. Jadi apabila kita boleh faham dalam 4 step tersebut, tuan-tuan, maka apapun yang datang pada kita, kita mempunyai sisi pandang ataupun kita mempunyai rangka fikir yang jelas.
Jadi begitulah lebih kurang kalau tuan-tuan dan puan-puan belajar tasawuf dengan saya ni dah nak habis dah buku. Dulu kata nak buku, tok guru bawa buku, anak murid tak bawa buku. Mujur ada 2 orang tepi tiang ni je lah gitu. Sebab tu kadang-kadang kan bila saya pergi masjid, AJK masjid selalu marah kat saya, ustaz kenapa mengajar tak pakai buku? Saya kata, tuan suruh saya ajar pakai buku, anak murid lagi sombong dengan saya, tak bawa-bawa pun buku. Tujuan pakai buku tu untuk mengawal ustaz tu jangan melalut je. Saya tak pernah melalut pun, fokus benda tu lah. Tak boleh pakai buku juga, jadi tak apalah, dah tuan-tuan nak buku juga. Berbalik kepada cerita kita tadi, bahawa seorang tadi bila dia belajar tasawuf, maka dia mesti tahu 4 step tu, iaitu memahami fenomena itu secara deskriptif, mengetahui sisi pandang seorang gurunya terhadap gejala itu, kemudian mengetahui kenapa isu itu dilihat dari sisi pandang itu, dan yang keempatnya, apa manfaat yang dia dapat jika dia melihat isu tadi dari sisi pandang itu. Jadi dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, kita rasa kita tidak ditipu apabila kita berdepan dengan sesuatu, kerana kita pertama sekali faham. Kemudian yang kedua, kita tahu dari angle mana kita nak tengok. Kemudian kita tahu kenapa perkara itu harus dilihat dari sisi itu, dan apa untungnya jika sesuatu isu itu dilihat dari sisi tadi. Jadi pada ketika itu, sahabat-sahabat, bila kita berbeza dengan orang lain pun kita tak marah. Kenapa kita tak marah? Kerana kita kata kita berbeza bukan sebab saya betul, awak salah, ataupun sebaliknya. Sebaliknya kita berbeza kerana sisi pandang kita berbezalah. Jadi pastinya jika sisi pandang kita bertemu, maka kita samalah, tapi saya ada sisi pandang saya. Dan apabila saya melihat sesuatu pada sisi pandang saya, maka mestilah ada sebab kenapa isu itu dilihat dari sisi pandang itu. Dan bila kita melihat sesuatu dari sisi pandang itu, pastinya kita ada keberuntungan, manfaat daripada sisi pandang tadi. Jadi saya rasa dalam apa-apa pun dalam hidup ini, mereka mempunyai, ataupun manusia tadi harus memahami sesuatu perkara dalam bentuk yang sedemikian. Itu perkara yang pertama, sebagai kesimpulan untuk memudahkan sahabat-sahabat menakul ataupun merangkum bentuk ataupun corak berfikir orang tasawuf. Yang kedua, sahabat-sahabat jangan ingat bila sahabat-sahabat belajar tasawuf, maka orang sufi ni boleh merubah kudrah Allah. Bapak jangan fikir bila orang sufi tu dia dah jadi wali kononnya, maka dengan status walinya itu dia boleh ubah semua benda. Sebenarnya tak ada siapa yang boleh ubah sistem alam ini. Allah sebut sebanyak 6 kali kata Allah, 7 kali Allah sebut dalam Al-Quran, walan tajida lisunnatillahi tabdila, ataupun walan tajida lisunnatillahi tahwila. Maksudnya apa yang sudah Allah buat dalam alam ini, ianya tetap dan tidak ada ubah ataupun tukar. Tak ada siapa boleh ubah, tak ada siapa boleh tukar. Habis kedatangan Nabi, kedatangan para wali dan sebagainya, apa tugas mereka? Tugas mereka ialah bagaimana mengurus apa yang telah ditetapkan. Dan kita semua tahu sahabat-sahabat, manusia adalah makhluk yang bergerak mengikut persepsi dan relatif.
Semua kita bergerak mengikut persepsi dan relatif. Misalnya dalam bidang politik, orang Melayu asalkan dia dapat feel good, kan? Dia rasa dia baik, cukuplah. Maka sebab itu kerajaan lepas, dia tak jadikan orang Melayu rasa feel good. Jadi itu yang orang Melayu marah. Sekarang orang Melayu tak marah, walaupun dia tak dapat apa pun. Dia kena curi pun tak apa, asalkan dia rasa. Jadi bermaksud perspektif dia je. Dia rasa gitu. Dan bukan orang Melayu saja, manusia tu semuanya begitu. Jadi oleh kerana itu, orang Sufi datang, dia kata saya tak boleh nak lawan Tuhan. Tak jumpanya tuan-tuan dengan seorang wali Allah. Haji Anwar pergi jumpa Tok Wali, dia kata, Tok Ayah kan wali Allah, boleh tak tolong naik atas langit tu, tolong padam kodok saya, tulis hak lain. Mana ada tuan-tuan, tak ada orang boleh buat. Dan orang Sufi tak pernah claim mereka boleh buat benda itu. Habis apa yang mereka ajar? Yang mereka ajar, apabila kita berdepan dengan sesuatu situasi dalam hidup, maka orang Sufi kata bagaimana nak melihat situasi itu mengikut sisi pandang Allah. Itu je lah. Jadi mungkin selama ini kita melihat sesuatu mengikut sisi pandang kita. Tapi bila kita bertemu dengan orang tasawuf kata kita tukar daripada melihat sesuatu mengikut sisi pandang kita kepada melihat sesuatu mengikut sisi pandang Allah. Saya yakin sahabat-sahabat semua pernah dengar hadis Qudsi ini, yang ianya hadisnya kerap disebut oleh ustaz-ustaz dan para ulama. Hadisnya berbunyi, Allah itu amat suka jika seseorang itu melakukan ketaatan dengan melakukan apa yang dia fardukan dahulu, kemudian dia menambah daripada kefarduan itu dengan amalan-amalan sunat. Jadi itu kaedahnya gitulah. Allah suka kita buat yang wajib dulu, kemudian diikuti dengan sunat. Apabila hamba tadi sedemikian buat fardu tambah yang sunat, maka sampailah ke satu tahap Allah itu akan bersama dengan hamba tadi. Apabila dia memegang dengan tangan Allah. Apabila dia melihat dengan mata Allah. Jadi orang Sufi kata, itulah yang kami nak tu, iaitu kita berdepan dengan hidup ini, kita leburkan sisi pandang kita, sebaliknya kita melihat apa yang sedang kita depani itu menggunakan sisi pandang Allah. Jadi itu je orang Sufi buat. Dia tak ada buat lebih pada tu, nak ubah, nak apa. Begitulah Allah sudah tetapkan. Jadi pagi ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, Tuan Syekh bercakap satu gejala yang ada dalam hidup ini, dan setiap orang terpaksa mendepani gejala itu, iaitu susah dan senang. Jadi susah dan senang ini semua orang akan mendepaninya. Jadi tuan-tuan jangan fikir bila tuan-tuan join tasawuf tuan-tuan tak akan susah. Tak adanya. Dan tuan-tuan jangan fikir bila tuan-tuan tak ikut tasawuf maka tuan-tuan akan senang. Tak adanya juga. Susah dan senang ialah gejala hidup yang semua orang akan laluinya. Jadi bila kita dah faham mengenai susah dan senang itu adalah gejala yang semua orang akan tempuhinya, maka orang Sufi seperti yang saya sebut tadi kan, bermula dengan step pertama memberi penjelasan tentang gejala, kemudian menyatakan sisi pandang mereka,
Yang ketiga, memberi sebab kenapa mereka melihat mengikut sisi pandang tersebut. Dan yang keempatnya, apa manfaat jika mereka melihat gejala itu mengikut sisi pandang yang mereka cadangkan. Jadi tuan-tuan, kita dapati orang sufi lazimnya, tidaklah semuanya, lazimnya iaitu kebanyakan mereka itu begitu tahan dengan susah. Dan kadang-kadang ada di kalangan mereka yang cuba lari dari kesenangan, di mana mereka memilih susah daripada senang. Mestilah sikap mereka itu menjadikan kita tadi salah faham ataupun prejudis. Kita sering dengar kritikan-kritikan oleh pemikir-pemikir sekular ataupun yang liberal. Mereka mengatakan orang-orang agama ini kolut, anti dunia, tak suka kepada bla 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 begitu. Malah ada seorang menteri agama ataupun penasihat Perdana Menteri bertaraf menteri satu masa dahulu, dia tu orang ada PhD tasawuf. Kita terkejut dengan kenyataannya apabila dia katakan orang Melayu ini apabila pencing sudah menganut doktrin songsang. Dia kata apa yang orang Melayu menganut doktrin songsang bila pencing? Iaitu mereka lari daripada dunia, duduk jaga tiang masjid. Itu seorang yang berpendidikan di peringkat PhD bercakap mengenai agama. Jadi kita pun nak kata macam mana? Nak kata dia bodoh, ada PhD. Jadi bermaksud gejala yang tuan-tuan tengok, orang tasawuf tu lari dari senang. Lebih suka mereka itu susah berbanding dengan senang. Maka kita, sebelum kita kata dekat orang tasawuf tu bodoh lah, sebelum kita kata kat dia, tak bolehkah kita tanya dia bapa? Tak boleh kan? Kan? Tak bolehkah kita tanya orang tasawuf, kenapa kelompok kamu ni aku tengok suka hidup susah, lari dari senang, kenapa tak bolehkah kita tanya begitu? Sedangkan sajak dan apa benda bubuh silikon pun kita berhikmah dengan dia, kenapa membuat gitu? Maksudnya kita dengarlah dia cakap dulu. Ini orang sufi janganlah gitu, kita kan orang bertamadun, kita tanyalah dia dulu. Jadi bila kita tanya dia, cuba dengar dia cakap kenapa kami begini. Jadi lepas kita dengar penjelasan dia, lepas tu kita tanya dia, awak bahagia tak dengan hidup awak? Dia kata saya bahagia je. Jadi kalau dia bahagia dengan hidup dia dan dia ada penjelasan tentang apa yang dia lalui, kita kan demokrasi, biarlah. Marah apa? Kan makna demokrasi, orang mempunyai hak untuk memilih bagaimana dia nak hidup. Asalkan kamu tidak melanggar peraturan, kamu biarlah. Kita boleh biar je orang kan telanjang. Kan kita pergi shopping, orang pakai seluar pendek telanjang, kita kata itu hak dia. Jadi tiba-tiba kita tengok orang macam Haji Anwar pergi shopping pakai jubah, kita kata tok lebar darat, apa nak marah dia? Dia ada kain lebih, dia pakai banyak kain, biar je lah. Seperti mana waktu tak ada kain, kita boleh biar, apa masalahnya? Masa saya duduk dekat belakang Mid Valley dulu, kuartus UM, jadi saya duduk ingat apa panggil Mid Valley tu, kedai belakang rumah saya je lah. Jadi bila pergi beli pakai kain sarung baju Melayu pure, jadi orang kat situ tengok. Lepas tu saya kata, apa mu tengok tu, telanjang tu apa tak tengok? Keserupa je, dia pelik, saya pelik, apa masalah? Jadi sekarang masyarakat bila dia faham sesuatu, dia akan rasa tak betul bila orang tak faham macam dia faham. Macam kan awak kata kita demokrasi, biarlah awak faham gitu, gitulah.
Jadi orang sufi kata, janganlah tuduh kami macam-macam. Bila kamu lihat ada sesuatu gejala fenomena hidup dan kamu menghadapinya dengan pandangan kamu, kami juga menghadapi perkara itu dan melihatnya pada sisi pandang kami. Jadi kitab hikam ini datang bukan bawa satu benda yang mistik ke apa benda, tak ada. Dia datang, dia beritahu isu ini semua orang tempuhinya. Kalau kamu nak tahu orang sufi tengok isu ini macam mana, aku sebutlah begini. Nah, kalau kamu rasa pandangan kami ni betul, marilah ikut dan kita lalui je lah. Jadi orang sufi mereka percaya dengan doktrin-doktrin yang ada dalam pemahaman mereka, dan mereka begitu yakin dengan doktrin itu dan mereka buat, mereka lalui kehidupan, dan akhirnya kita melihat mereka tu lebih suci, mereka tu dekat dengan Allah. Jadi kalau kita nak capai apa yang mereka capai, maka kena fahamlah doktrin dia tadi itu. Jadi pada pagi ini Tuan Syekh menyebut lagi mengenai susah dan payah. Sebelum ni dia dah sebut dah pada hikmah 83, 84, 85 dah bercakap dah. Kemudian kita bercerita benda lain, sampai pagi ni bercakap pula pasal susah dan payah. Okey tuan-tuan, oleh kerana isu ini perlu dibugar balik kerana lama dah tak ingat tu, jadi orang sufi ada memberi nama ataupun memberi term, istilah kepada isu itu. Jadi salah faham terhadap term-term ataupun terma-terma yang diberi itu menjadikan kita juga salah pandang. Mari kita tengok ya, orang sufi bila bertemu dengan gejala tadi, dia ada dua nama. Satu, dia berbicara tentang perasaan terhadap susah tu. Apabila kita bertemu dengan susah, apa perasaan yang ada dalam diri kita? Itu satu. Yang kedua, dia bercakap mengenai rupa susah tu. Jadi satu terma diberi untuk gambaran susah, satu terma diberi untuk menggambarkan perasaan yang terhasil daripada susah. Jadi pada pagi ini Tuan Syekh nak bercakap mengenai perasaan yang terhasil dalam diri manusia apabila manusia berdepan dengan susah. Adapun bentuk susah tu kita bicara dalam kesempatan lain. Kita bercakap tentang perasaan. Jadi apabila kita berada dalam keadaan susah ya tuan-tuan, perasaan kita rasa seperti dikeronyok. Tahu keronyok? Keronyok bahasa Melayu kan? Keronyok ni kan, ni getah. Bila kita susah kan kita rasa macam kena keronyok. Jadi orang sufi sebut bila kita susah, dia sebut qabdun. Qabdun tu bahasa Arab lah, bahasa Melayunya keronyok. Jadi betul ya keronyok, nanti rekod-rekod kan orang DBP marah saya pula kan, keronyok lah kan. Dia keronyok, kita rasa macam dia rasa gitulah kan, dia gambarkan. Jadi kata dia, manusia ni bila dia susah dia akan rasa sepi, ya gitu. Lepas tu bila dia senang, dia rasa macam yang kena keronyok ni, dia buka balik kan, macam tangan tu dia buka balik. Jadi bila buka tu, orang tu akan rasa lapang, rasa luas, rasa licin, rasa gitulah. Jadi lepas pada ni, saya tak naklah sebut banyak kali tu. Bila saya sebut qabdun, maksudnya diri kita ataupun perasaan kita seperti dikeronyot-keronyot begitu, dihempap, digenggam, begitu. Apabila kita berdepan dengan sesuatu yang mudah, sesuatu yang menggembirakan, kita akan rasa seperti terhampar gitu, perasaan kita luas dan sebagainya. Okey tuan-tuan, rasa dikeronyok dan rasa lapang ni semua orang rasa berlaku tuan-tuan.
Semua orang rasa kan? Semua orang rasa. Jadi persoalan sekarang, orang sufi kata mari kita tengok bagaimana orang sufi mendepani benda tu. Mu kafir ke, mu Islam ke, mu Melayu ke, mu bukan Melayu ke, semua orang akan melalui. Ada ketika kita rasa digenggam perasaan kita, sepi, susah, payah, kita rasa begitu. Ada masa kita rasa kita lapang, kita rasa seronok, kita rasa gembira. Jadi orang sufi kata mari mana punca ni, dia kata. Punca perasaan ni mari mana, kata dia. Kata dia dalam konteks kita dengan Allah, ya, dalam konteks kita dengan Allah ataupun dalam konteks hidup kita ni, kata dia, benda ini datang dari 3 punca. Qabdun dan bastun ni dia mari dari 3 punca. Punca yang pertama ialah Al-Quran tu sendiri. Al-Quran tu kadang-kadang menyebabkan kita rasa terkeronyok, dan kadang-kadang dia menyebabkan kita rasa lapar. Jadi bila Quran itu menjadi sebab kita rasa terkeronyok seketika, lapang seketika, mestilah ada sebab. Takkan tuan-tuan nak kata oh Allah jahat, wak kita tak mungkin kita kata gitu, dia Allah kan, mesti ada sebab. Okey, mari kita sebut beberapa ayat Quran yang kita rasa bila kita baca je ayat tu kita rasa terkeronyok perasaan kita. Misalnya kita baca surah-surah yang bercerita mengenai neraka. Betul kan? Al-Haqqah, Mal-Haqqah. Cara dia sebut pun Qalqalah Kubra. Jadi bila kita baca Al-Waqi'ah, kita baca surah-surah yang bercerita mengenai Allah azab orang yang berdosa, mesti kita rasa gitulah. Tapi bila kita baca surah Ar-Rahman, sengih kan, dalamnya ada hurun ain, ada bidadari, ada makan, kita bersengih pula. Jadi orang sufi kata Allah tu sendiri dia sengaja buat di mana dirinya itu ada kala dia sebut dia tu bengis sangat, dan bila kita duduk depan dia, bila dia teringat kau dia sebut dia tu bengis, mesti kita rasa ngeri kan. Allah Ta'ala sebut innallaha azizun muqtadir, dia kata. Terjemah dalam bahasa mudahnya, sesungguhnya Allah itu perkasa dan dia boleh buat makhluk kok dia nak. Kan kita rasa macam Allah itu jabbar, iaitu apabila dia buat sesuatu tak ada siapa boleh halangnya. Kita berasa lepas tu kalau dia capok kita dalam neraka, tak boleh runding-runding dah. Tak ada, tak apa. Ya, kita dengar yang tu kita lagu mana lah Tuhan je. Ada kita pun rasa sepi. Lepas tu kita baca ayat lain pula, innallaha ghafurur rahim. Muncul dia ghafurur rahim. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampun semua dosa-dosa kamu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi tuan-tuan, bermaksud Allah nak kita ni hidup sekejap keronyok, sekejap lapang, sekejap. Orang tak tahu faham gitulah. Kalau Allah tak nak macam tu, kenapa dia sebut ayat-ayat begitu tu? Dan kenapa dia sebut ayat-ayat begini? Kenapa dia sebut cerita neraka? Kenapa dia sebut cerita azab? Tapi beberapa ketika yang lain dia cerita pula nikmat. Jadi bermaksud orang sufi faham sebenarnya rasa sepi
sempit dan rasa lapang ni ialah irama hidup. Tak payah lari ya. Tak payah lagi. Jadi mungkin orang di luar sana yang tidak belajar tasawuf, mereka menganut fahaman hedonism, betul kan? Fahaman hidup ini berpoyo-poyo. Mereka tak nak lah yang keronyok tu. Dia nak enjoy, tak cukup ekstasi sebab dia tak nak keronyok tu, dia tak nak sedih. Tapi dalam keadaan dia tak nak pun, dia terpaksa tempuh juga. Jadi kita orang tasawuf kata, kita buat apa pergi ambil ekstasi, makan air syabu ke apa benda, sebab kalau kita ambil pun habis je benda tu, jumpa pula susahnya. Jadi bermaksud agama ini ajar kita, hidup ni kita akan melalui saat-saat kita rasa sepi, kita rasa sedih, kita rasa kecewa, kita rasa ditipu. Itu akan lalui. Dan selepas daripada itu kita akan lalui pula kita rasa gembira, kita jadi benda tu sebenarnya irama hidup. Jadi orang sufi kata kalau itulah irama hidup yang perlu kita lalui, lari buat apa? Lalu je lah. Lalu je lah. Jadi bila dia lalu, itu yang orang yang menganut hedonism tadi, orang yang menganut liberalism tadi, yang berfikir seperti barat dia ajar, dia kata ni tak serupa kita ni. Dah lah tak serupa kita, pakai kain sarung pula. Kolok ni, tak betul ni hidup beragama yang menyimpang ni. Dia kata kita menyimpang. Dia tak pakai agama pun, tapi nak cover supaya dia betul. Dia kata kita tak betul. Dia pakai mikir apa tu? Jadi sebab itu orang sufi kata, kalau mu tanya aku tentang susah senang, aku rasa dalam Quran tu sendirilah punca benda tu datang. Kita baca ayat-ayat Quran yang menunjukkan Allah itu ganas, Allah itu pedih azabnya, innahu azabun alim, kan? Allah itu azabnya pedih, Allah itu maha perkasa. Bila dia buat satu keputusan, tak ada orang boleh cabar. Jadi kita akan rasa takut lah, seperti kena keronyok tu, macam. Lepas tu bila kita dengar dia maha pengasih, dia maha penyayang, dia maha bijaksana, dia maha pemaaf, dia tidak kisah dengan kesalahan hambanya, asalkan hambanya bertaubat, rasa lega pula. Jadi itu punca pertama adanya dalam hidup kita ini keronyok dan lapang tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari mana datangnya punca kita rasa kecewa, sedih, takut dan juga kita rasa lapang? Ialah daripada susunan hidup ini. Dan siapa yang susun hidup ni? Allah juga. Allah juga yang susun. Apa sebenarnya yang menyebabkan kita sedih? Kelaziman kita apabila kita sedih sebab tak dapat. Betul kan? Tak dapat atau terlepas. Apa yang menyebabkan kita gembira? Iaitu dapat ataupun bertambah. Kita gembira lah. Kita gembira. Jadi siapa-siapa manusia pun bila tak dapat ataupun terlepas yang dah ada, mesti sedih. Dan semua benda itu dirangkum dalam satu perkataan, nama dia rezeki. Nama dia rezeki. Allah sebut wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Allah yang ngaku tu, bukan kita reko-reko. Allah kata aku sengaja beza-beza kat manusia itu dalam bab rezeki. Membeza-bezakan. Jadi bila Allah sengaja beza-bezakan dalam bab rezeki, bermaksud dalam hidup ini ada kala orang dapat, ada kala orang tak dapat. Dulu sebelum pilihan raya ke-14, banyak orang yang bagi sumbangan untuk anak murid saya makan ialah orang UMNO, sebab projek banyak, betul kan? Jadi saya cakap dah lebih-lebih projek, ekor-ekor projek tu bagilah saya sikit nak bagi budak makan.
Datuk lambatlah mati sikit sebab sedekah dia berbagi. Bila UMNO kalah, sedih, pergi masjid selalu. Tak ada dah ustaz projek. Jadi cari orang bersatu pula. UMNO lompat sebelum tu kan. Bersatu pula, seronok dulu bersatu, sedih. Seronoklah baru dia dapat projek pula. Diberilah kat saya sampai 10 bulan, kerajaan jatuh pula. UMNO pula, biasa je lah hidup tuan-tuan. Tukar orang tu dapat, orang ni dapat. Jadi bagi orang tasawuf, dapat tak dapat tu bukan cerita saya seorang, cerita semua. Dulu kan masa George Bush jadi Presiden Amerika, dia ejek je Saddam Hussein bodoh, Muammar Gaddafi bodoh. Lepas tu naik Barack Obama, orang Amerika bangga sangat tengok orang Amerika walaupun kulit hitam cerdik. Dia duk gelak kat orang. Sekarang dia boleh presiden gila, betul kan? Donald Trump. Presiden paling gila di dunia Donald Trump. Dia kata kenapa COVID-19 kes banyak dekat Amerika, sebab kita test banyak sangat. Supaya tak banyak jangan test. Jadi tak banyak. Kan saya tak ada orang paling gila lebih pada Donald Trump. Kan ada sepupu dia tulis buku mengenai gilanya Trump. Dalam satu hari 1 juta orang beli buku. So memang dia gila. Jadi cerita presiden gila ni bukan cerita Muammar Gaddafi, bukan cerita Saddam Hussein, cerita mankind, cerita manusia. Hari ni kena kat aku, esok mu pula. Jadi bermaksud orang sufi kata, Allah kata dalam hidup ini aku sengaja buat rezeki itu berbeza-beza. Jadi bila dia sengaja buat begitu, bermaksud setiap manusia, setiap individu manusia dalam hidup ini, dia akan menempuh di mana ada ketika dia dapat, dan dia akan menempuh di satu ketika dia tak dapat ataupun dia terlepas. Jadi orang sufi kata, mu nak suruh aku batalkan yang tu, mana boleh. Habis apa yang aku boleh buat, kata orang tasawuf? Bagaimana menghadapi benda tu, ialah sebab benda tu Allah yang buat. Jadi dua punca, betul kan? Satu, Al-Quran tu sendiri yang sebut benda tu. Yang kedua, sistem yang Allah urus alam ini sengaja dia buat tidak sama begitu. Itu punca yang kedua. Punca yang ketiga, tuan-tuan, ada satu kaedah Allah sebut dalam Quran, di mana sistem yang ada dalam dunia ini dia tak boleh berterusan dalam satu bentuk untuk satu tempoh yang lama. Dia tak boleh, sebab bila dia satu tempoh yang lama, dia memberi impak negatif pada orang tu. Dia beri impak negatif. Cuba tuan-tuan tengok ya, kita bercakap tentang rasuah bagi penguat kuasa, iaitu pegawai kerajaan yang berada di agensi penguat kuasa. Antara punca orang ambil rasuah ialah kerana ada peluang rasuah. Sampai sekarang saya adalah pegawai kerajaan yang bersih, bukan sebab saya baik sangat, sebab saya duduk di agensi yang tak ada peluang. Kalau saya duduk dekat JPJ ke atau tak tahu lagi, tuan-tuan. Jadi bila tuan-tuan tengok rumah pegawai JPJ yang grade 18 tapi rumah banglo tu, jangan kata ke dia. Cuba tuan-tuan duduk situ, takut tuan-tuan ada 5 buah nak pula. Jadi nak sebut antara sebab orang ambil rasuah ialah kerana ada peluang. Jadi kalau kita duduk marah orang ambil, kita tak betul, kita kena tutup peluang tu. Selagi peluang tu ada, sampai sekarang saya tak ada skandal dengan perempuan, sebab tak pernah yang mari jumpa saya tu perempuan bergetah dan seksi. Hak mari tu tua belakang, tak skandal pun. Hak mari kan bayar-bayar perempuan je, ustaz, bau minyak angin je belakang. Cuma yang mari tu macam tuan-tuan muda-muda dulu. Tak tahu lagi, tuan-tuan. Jadi sebab itu ustaz
berani bercakap saya baik, saya dia tak kena lagi. Sekarang dah ada ustaz-ustaz yang jadi menteri apa. Tengoklah. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, punca rasuah itu ialah peluang. Okey, bila kita bercakap tentang peluang, maka kita tengok peluang itu bagaimana dia wujud. Bagaimana dia wujud? Di antara sebab wujudnya peluang ialah apabila orang itu terlalu lama pada satu-satu posisi. Bila dia terlalu lama pada satu-satu posisi, dia merasakan itu dia punya. Itu dia punya. Macam kita tengok pemimpin UMNO yang jadi wakil rakyat 30 tahun, dia rasa kawasan tu hak dia. Itu yang dia cah keting habis hak mana hak nak naik itu sebab aku punya. Mana silapnya? Apa wawi kat dia sampai 8 penggalnya. Bagi 2 penggal terajang lah. Orang lain pula ambil pencing betul kan. Bagi-bagilah. Dia punya. Dan itu masalah politik orang Melayu. Lama sangat dia nak duduk situ. Jadi bila nak duduk, dia akan menurung dan dia tak baik lah. Asalnya dia baik, asalnya. Dia bukan mula dengan jahat, dia mula tapi lama. Jadi sebab itu Allah sebut dalam Quran mengatakan tempoh ni bila lama sangat dia tak baik. Dia tak baik. Maka Allah nak jadikan orang tak dibaik, dia bagi sekejap-sekejap, dia selang-seli. Dapat tak dapat, dapat tak dapat. So, saya jadi ketua jabatan dekat Akademi Islam tu lama, 10 tahun saya jadi. Tuan-tuan tahu tak, saya sedang menghadapi sakit jiwa sekarang. Sebab bila orang lain dah naik sekarang, saya sakit hati tengok orang tu parking tempat saya parking dulu. Saya tak boleh parking dah situ, tapi dah 10 tahun cuba kali lah. Setahun ada 360 hari kali dengan 10, 3,000 hari saya duduk parking situ. Boleh masuk tanpa buka mata, pecah pun tahu parking kat situ. Tiba-tiba sekarang orang lain dah parking. Lepas tu kena parking jauh lah. Masa berjalan tu rasa hina lah. Allah, padahal tak ada apa pun. Kau pergi ambil lama, siapa suruh? Kau pergi ambil lama tu siapa suruh? Kan jadi ketua jabatan kerajaan kan seronok, duit tak payah guna. Nak makan buat meeting, bila meeting ada makan tu kan. Jadi sehari buat 2 meeting, 2 kali makan, duit simpan lah. Sekarang dah tak jadi apa-apa, pergi kantin kena beli. Orang kan sakit jiwa. Jadi awak sakit jiwa tu bukan sebab apa, sebab siapa suruh ambil lama. Itu baru ambil ketua jabatan universiti. Kalau ketua jabatan immigration, ketua jabatan custom, ketua jabatan MITI, lagi sakit jiwa tuan-tuan. Jadi bermaksud sekarang tak ada siapa salah, lama tu salah. Jadi Allah kata supaya manusia tadi tidak rosak, maka aku takkan beri satu benda dekat dia tu lama. Sebab lama tu merosakkan dia. Kan dia sebut dalam Quran, innal insana la yatgha ar-ra'a hustaghna. Manusia itu akan melampau, rosak, punah apabila dia rasa hak tu hak dia. Apabila lama sangat. Jadi tuan-tuan, orang sufi kata sebab itulah Allah tadi jadikan kita tadi antara keronyot dan buka tu. Bukan Allah nak buat jahat kat kita, tak pun. Itu orang sufi faham, gitulah yang saya baca dalam buku-buku orang tasawuf. Pertama, sebab ayat Quran tu ada sebut begitu, dan yang kedua sistem alam tu dah begitu, dan yang ketiga ada kaedah yang mengatakan sedemikian. Jadi bila kita tahu 3 benda tu kan, saya lah tak tahulah tentang, pada saya setuju dengan pandangan orang tasawuf, di mana kalau kita mahu hidup ini selamat, kita jangan lama sangat lapar, jangan lama sangat. Kita lama sikit lapang, kita pun keronyot. Lepas tu lama sikit keronyot, kita lapang balik. Jadi akhirnya kita punya perjalanan itu elok je. Jadi elok tu sebab sistem tu gitulah.
Jadi sebab itu bila tuan-tuan tengok orang sufi, dia tak cuba untuk merubah tu, sebab dia rasa apa yang ada Allah buat ni elok dah. Dia buat elok dah, kita follow. Cuma bila ada masalah kita tak boleh tangguh, itu kita selesai, ada cara dia. Jadi pada saya lah, bila saya baca buku orang tasawuf, baca huraian kitab hikam berkait dengan hidup ini lah, ya, aku dapat belajar sesuatu. Dan benda itulah yang menjadi pedoman kita. Jadi akhirnya kita boleh telan lah. Baik mari pun kita terima, yang kita tak suka pun kita terima. Nampaknya orang sufi tidak keseorangan apabila mereka memberitahu tentang perkara tersebut. Apa yang diberitahu itu ialah disokong oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa hadis ni pun ustaz, tuan-tuan puan-puan selalu dengar ustaz sebut dia, hadis yang popular. Kata Nabi, ajaban li amrin mu'min idza asabathu khaira syakara fazalika khairul lahu wa idza asabathu dharra sabara fazalika khairul lahu wa laisa zalika illa lil mu'min. Nabi kata pelik sungguh orang beriman itu, apabila mereka ditimpa musibah mereka sabar, maka itu baik bagi mereka. Apabila mereka mendapat kebaikan mereka bersyukur, maka itu baik bagi mereka. Dan kesemua keadaan orang beriman itu baik belaka. Jadi hadis itu menyatakan itulah hidup ini, ada qabdun, ada bastun. Jadi kita yang belajar tasawuf ni, ketika Allah bagi kita sedih, ketika Allah bagi kita rasa pilu, ketika Allah bagi kita rasa kecewa, ketika Allah Ta'ala bagi kita rasa benda-benda yang seperti keronyok tadi, kita jangan cepat melatah. Kita cuba duduk dalam keadaan tu, dia nak apa ya? Dia nak apa? Macam kita duduk dalam PKP hari itulah, bengong tuan-tuan, 3 bulan duduk di rumah. Bini tu tengok bini tu nampak bulu hidung sebab tak ada orang lain tu tengok. Jadi tuan-tuan, ada orang bila dia terima PKP tu dengan hati yang memberontak, lepas PKP 3 bulan dia tak buat apa sebab dia memberontak. Tapi ada orang menerima bahawa kerajaan tak bagi kita keluar rumah. Ada orang tanam lada, kemah rumah belakang. Ada orang begitu. Ada orang yang setiap pagi duduk pumping otak dia. Ada orang yang dia tak boleh keluar juga, tapi ada yang duduk protes tu, duduk dia tahu apa pun, duduk pusing. Jadi bila saya tengok ada orang yang terima ketentuan itu dengan positif, dia dapat sesuatu, saya pun kata aku kena buat sesuatu. Jadi akhirnya tulis buku, tulis artikel, pagi-pagi buat ceramah, percuma dekat orang boleh dengar juga sebab ada Facebook live, cuma baru pandai dekat-dekat nak buka tu. Bolehlah sebulan tu bagaimana nak jadi. Jadi bermaksud tuan-tuan, orang sufi ajar yang tu je. Dia tak ajar kita lawan PKP tu dah. PKP tu kena begitu, terima lah. Tapi bagaimana nak guna masa tu. Jadi perkara yang sama juga. Apabila Allah bagi kita sedih, kita pilu, maka orang sufi kata benda tu kan dia beri, mesti ada benda yang dia nak kita buat masa tu. Jadi begitu juga apabila dia bagi kita rasa gembira, dia bagi kita rasa riang, dia bagi kita rasa lapang, kita jangan habiskan buat ada benda yang dia nak kita buat pada masa itu. Jadi itulah yang disebut dengan qabdun dan juga bastun. Jadi hikmah kita pagi ini, Tuan Syekh sebut rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraqi naharil basti. Dia diajar kita berfikir. Kata dia, ada kala Allah bagi kita sedih, Allah bagi kita risau, Allah bagi kita takut, di mana dalam keadaan sedih, risau dan takut itu kita boleh belajar beberapa perkara yang tak mungkin kita boleh buat ketika mana kita rasa tenang, ketika mana kita rasa riang.
Sebab ada perkara bila kita nak buat, kita perlu dia panggil mood. Dia panggil Dulu saya pernah bercakap panjang dengan tuan-tuan mengenai mood. Mood tu bahasa Melayu lah kan? Janganlah gelak. Saya tanya tu kan, mood Haji ni betul kan? Mood, kita ada mood. Mood ni perempuan, dia perasaan. Kita dapati apabila kita gembira, biasanya kita lebih aktif fizikal kita. Kita lebih aktif. Kalau kita sedih, mood kita akan jadi moyok. Itu dia. Jadi orang sufi kata, bila kita nak buat ibadat, tidak salah kita raih mood tu. Sebab kita manusia, kita ada mood. Dan kita nampak Allah Ta'ala sendiri pun cipta mood tu. Maka sebab itu Allah marah sangat, ulama tegur kita, marah sangat kita tukar mood. Misalnya raya, agama kita kata kita ni raya 2 kali setahun. Dan biasanya raya ini dilakukan setelah kita ingin meraihkan satu kesusahan yang kita sudah berjaya atasi. Kan bulan puasa susah, kena lapar, kena buat itu macam-macam susah, tiba-tiba keluar penyimpan orang besar raja-raja Tan Sri Datuk Sri Daniel tu, esok raya mesti gembira. Sebab apa gembira? Sebab dah susah dah buat ni, jadi dah berjaya tu, happy lah. Tapi orang kita dia pelik pula, bila orang suruh raya, mood tu mood gembira, nak tunjuk dia warak tasawuf, dia buat sedih bagi raya. Hodong tak tuju tu. Bukti dia buat sedih, kita kena ubah Tok Bila, tukar melodi takbir raya. Melodi takbir raya Melayu ni irama Melayu asli, sedih semua. Allahu Akbar, Allah. Siapa tak beli tiket bah mesti nangis. Berapa kau buat orang sedih-sedih bagi raya tuan-tuan. Kalau malam 10 hari Ramadan tuan-tuan nak sedih, tak apalah, sebab mood tu mood nak dapat lebih bebas dari api neraka. Okeylah, tak apalah mood tu. Ini mari mood raya. Dan orang Melayu je lagu dia sedih ni. Kalau tuan-tuan duduk Mekah, lagu dia rock kapok macam Allahu Akbar, Allah. Melayu. Kena pula imam tua kat. Jadi mood tu mood. Maka sebab itu bila kita dah bina mood orang Islam, orang Melayu ni sedih, dia akan ke mana dia akan pergi? Dia pergi tempat sedih tu yang ramai-ramai di kubur. Sebab dah dia sedih. Jadi apa Allah punah mood tu. Jadi mood raya-raya. Lepas tu ada satu pihak pula, bila dia beraya tu, dia beraya sebulan pula, dia suruh sehari je. Jadi bermaksud kan tuan-tuan, banyak benda tak kita kena betulkan balik. Musim orang suruh mood ini. Jadi agama kata tak sah. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab hikam ini, di mana Tuan Syekh meraih mood tadi. Jadi kita faham mood ni bila sedih, orang tu lazimnya aktif. Maafkan saya, mood gembira lazimnya orang aktif. Mood sedih lazimnya orang pasif. Jadi bagi orang yang faham benda tu, dia tengok bila kuliah itu malam, betul kan? Dan malam ni masa orang mood pasif belaka. Jadi bila mood malam, maka kuliah itu intonasi penceramah pun pelan lah sikit. Sebab mood tu mood pasif. Tapi bila kuliah zuhur, moodnya mood aktif, jangan cerita mati. Ada satu masjid dekat PPUM, surau dekat PPUM tu, dia suruh saya ceramah mengingati mati untuk kuliah zuhur. Saya kata orang tak cerita mati tengah hari sebab orang nampak piti. Kena ajar bagaimana nak cari rezeki yang halal. Orang tak cerita mati tengah hari. Mati ni orang cerita kuliah subuh, orang cerita kuliah qiyamul lail. Betul lah, sebab dia mood tu gelap,
hening, masuklah bak mati. Ni ada kawan saya tu cerita mati semua, pagi mati, tengah hari mati. Ya betul kena ingat mati, tapi ada masa kena ingat mati, ada masa kena cari piti. Jadi faham tak betul setiap masa mati je. Jadi oleh kerana itu, bila Allah Ta'ala bagi kita qabdun, masa qabdun tu gunalah sesuai dengan situasi itu. Maka sebab tu ibadat, ada ibadat malam, ada ibadat siang. Bila malam bentuknya Allah Ta'ala buat begini-begini, bila siang bentuknya begini-begini. Kenapa? Apa semua tu tuan-tuan? Ialah kerana Allah tahulah perasaan manusia itu bila malam. Cuba tengok dalam Quran, Allah Ta'ala sebut inna nasyi'atal lail hiya asyaddu waq'an wa aqwamu qila. Kami jadikan malam itu kesannya terhadap jiwa seseorang itu lebih kuat daripada kesannya terhadap seseorang ketika siang. Jadi bila siang Allah suruh cari rezeki, bila malam Allah suruh duduk dengan dia. Jadi kita yang nak ceramah pun kita fahamlah masa Allah suruh cari rezeki, tak ada cerita lah mati. Seorang tu cari rezeki, rajin kerja. Tapi bila dah malam, marilah kita cerita yang mati pula. Jangan duk cerita pelaburan saham lepas-lepas isyak pula, betul kan? Jadi bermaksud benda tu je orang tasawuf nak. Nampak tuan-tuan pun dah faham, hari pun dah siang, SOP pun dah lebih. Jadi kita berhenti dulu, kita jumpa dalam kesempatan lain. Assalamualaikum